Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhi nastafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa taala. Limpah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, malam yang berbahagia ini perintah Allah dapat sama-sama kita sempurnakan. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan. Semoga dapatan perolehan kuliah ini nanti itulah kekuatan pedoman mengharungi hari-hari mendatang. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga itulah bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26 Surah Al-Mursalat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Sadaqallahul azim. Ayat 25 dan ayat 26 Surah Al-Mursalat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidakkah kami jadikan bumi ini tempat berhimpunnya manusia, tempat berkumpulnya umat manusia. Untuk apa umat manusia dihimpun sama? Untuk apa umat manusia dikumpul sama? Bagi menjalani kehidupan dan menemui kematian. Ayat 25 dan ayat 26 Surah Al-Mursalat, Allah Subhanahu wa taala isytiharkan bahawa Allah Ta'ala jadikan bumi ini tempat berhimpunnya seluruh umat manusia, tempat berkumpulnya seluruh umat manusia. Umat manusia tak dihimpunkan di penempatan lain. Jangan mimpilah manusia nak dihimpunkan di planet Marikh Al-Mushtari. Tidak. Allah dah isytiharkan bumi inilah tempat dihimpunkan seluruh umat manusia, tempat dikumpulkan seluruh umat manusia. Kenapa bumi ini dihimpun sama seluruh manusia? Sejak daripada baginda Adam alaihissalam hinggalah bayi yang terakhir dilahirkan sebelum kiamat. Kenapa bumi ini tempat berhimpunnya, berkumpulnya seluruh umat manusia? Allah jelaskan kerana di sinilah manusia menjalani hidup. Di sinilah manusia menemui kematian. Ahya'an wa amwata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah sebabnya kita dihimpun sama di Taman Daya. Bukan kerana stadium hokinya tak ada kena-mengena. Dah tempat lain tak ada lagi nak buat stadium hoki. Taman Daya lah yang menjadi tempatnya. Pun begitu, kita dihimpun sama di penempatan yang sama. Maka seluruh manusia dihimpunkan di bumi yang sama kerana manusia menjalani kehidupan dan manusia menemui kematian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama menjalani hidup,
Yang kedua, menemui mati. Apabila sebut menjalani hidup, maka manusia akan melalui dua. Yang pertama, al-hal, hal ehwal hidup. Dan yang kedua, al-ma'al, dapatan perolehan hidup. Tuan-tuan ingat, saya pernah kuliahkan tuan-tuan tahun lepas, al-hal dan al-ma'al, hal ehwal hidup, dapatan perolehan hidup. Itu maknanya menjalani hidup. Apabila kita menjalani hidup, berjalan, kita akan rasa sesuatu, kita lihat sesuatu, kita dengar sesuatu, kita dapat sesuatu, kita hidup sesuatu. Itu maknanya perjalanan. Perjalanan itu melibatkan 5 panca indera. Maka hidup ini satu perjalanan. Oleh itu, perjalanan ini memastikan kita tak boleh lari daripada mendapat 2 hal ehwal hidup, al-hal, dan yang kedua, al-ma'al, dapatan perolehan hidup. Baik, tak kiralah banyak ke sikit hal ehwal hidup yang kita tempuhi, suka duka hal ehwal hidup yang kita alami. Begitu juga tak kiralah banyak atau sikit al-ma'al, dapatan hidup yang kita perolehi, al-ma'al, dapatan hidup yang kita kecapi. Kita tak boleh lari daripada menemui kematian. Ahya'an wa amwata. Kita dihimpunkan di bumi ini untuk apa? 2, menjalani hidup, menemui mati. Maka hidup itu satu perjalanan. Kita akan melalui hal ehwal hidup, suka duka, dan kita akan mendapat al-ma'al, perolehan hidup, banyak atau sikit. Maka sebut perjalanannya ada penghujung. Akhirnya kita menemui titik akhir, wa amwata, menemui kematian. Tak kiralah banyak ke sikit yang kau dapat, besar ke kecil yang kau dapat, suka duka yang kau alami, tetap juga wa amwata, menemui kematian. Baik, masih tak jelas apakah tajuk kuliah bulanan kita malam ini. Yang jelasnya ayat 25 dan ayat 26 surah Al-Mursalat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Allah dah isytihar, Allah Ta'ala jadikan bumi ini tempat berhimpunnya seluruh umat manusia, tempat berkumpulnya seluruh umat manusia bagi menjalani hidup dan menemui mati. Oleh kerana sama-sama hidup, sama-sama menjalani hidup di bumi yang sama, dihimpun sama, dikumpul sama. In English language you call that holistic. Holistic. Mantan Menteri Besar Johor, Dato' Haji Abdul Ghani bin Othman, dia buat satu majalah holistik. Dia nak bahawa dalam setempat itu complete set package, perumahan, rumah ibadah, taman permainan, studium, hospital. Itu namanya holistik.
dihimpun sama, dikumpul sama. Baik. Oleh kerana kita ni dihimpun sama, dikumpul sama, akan tetapi hal ehwal kita berbeza. Akan tetapi al-ma'al, dapatan perolehan kita berbeza. Kena hidup sama. Macam mana? Oleh itu, orang kaya kenalah hidup bersama dengan orang miskin. Orang yang kuat ekonomi kedudukannya kenalah hidup bersama dengan orang yang lemah ekonomi dan kedudukannya. Orang yang tinggi kenalah hidup sama dengan orang yang rendah kedudukannya. Memang orang kaya rimas hidup dengan orang miskin. Geli. Memang orang kaya geli dengan orang miskin. Orang kaya rimas dengan orang miskin. Orang kaya tak selera dengan orang miskin. Tapi tak boleh. Allah dah isytiharkan. Alam naja'alil arda kifata. Allah dah jadikan bumi ini tempat berhimpun seluruh umat manusia. Baik kaya, baik miskin, kena hidup bersamalah. Baik tinggi, baik rendah, kena hidup bersama. Baik kuat, baik lemah, kena hidup bersama. Walaupun yang kaya tak selera hidup dengan yang miskin, yang kuat menyampah hidup dengan yang lemah, yang tinggi meluat hidup dengan yang rendah. Tapi kenalah hidup bersama. Kerana bumi ini, di sinilah kita menjalani hidup, di sinilah kita menemui mati. Ahya'an wa amwata. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 20 surah Al-Furqan. Ayat 20 surah Al-Furqan. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'ala ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Sadaqallahul azim. Artinya, Allah jualah yang menjadikan sebahagian dari kalangan kamu untuk sebahagian yang lain sebagai fitnah, ujian, dugaan, cobaan. Adakah kamu benar-benar bersabar menghadapinya? Sedangkan Tuhanmu Maha melihat segala tindak tanduk yang kamu lakukan. Ayat 20 surah Al-Furqan, Allah mengakui bahawa Allah Ta'ala jadikan orang miskin ni ujian, dugaan, cobaan kepada orang-orang kaya. Allah Ta'ala jadikan golongan miskin ini sebagai ujian, dugaan, cobaan kepada golongan yang kaya. Allah akui bahawa Allah Ta'ala jadikan golongan yang lemah ini sebagai ujian, dugaan, cobaan kepada golongan yang kuat. Allah akui bahawa Allah jadikan golongan yang rendah ini sebagai ujian, dugaan, cobaan kepada golongan yang tinggi. Kalau gitu nak buat apa? Allah perintahkan, atasbirun. Adakah kamu bersabar? Maka orang kaya kenalah sabar menghadapi kerenah orang miskin. Orang kuat kenalah sabar menghadapi kerenah orang lemah. Orang yang tinggi kenalah sabar menghadapi kerenah orang yang rendah. Orang kaya sabar ajalah menghadapi kerenah orang yang miskin. Memang orang miskin tu tak ada kerja lain, minta aja. Sabarlah wahai si kaya. Berilah, bantulah kadar mana. Lepaskanlah makan minum. Jangan kau belikan handphone dah lah. Kau belikan dia makan, minum, pakai dah.
Sabarlah wahai orang kaya menghadapi kerenah orang miskin. Memang kalau boleh orang kaya tak nak hidup dengan orang miskin, dia nak duduk taman lain. Biar duduk kaya dengan kaya. Biar orang miskin terpinggir begitu sahaja, tak boleh. Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan baik kaya baik miskin, inilah tempatnya bumi Allah menjalani hidup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan sampai orang kaya hilang kesabaran. Nanti orang kaya terus menganiayai orang miskin, orang kaya menzalimi orang miskin. Pun begitu ingat, jangan sampai orang miskin pun hilang kesabaran. Nanti orang miskin merompak menyamun harta orang kaya. Nanti orang miskin memerangi orang kaya. Jangan. Dah terbukti. Maka orang kaya kena sabar menghadapi kerenah orang miskin. Orang miskin pun kena sabar menghadapi lagak action orang kaya. Memang orang kaya berlagak, memang orang kaya action and generation. Sabarlah. Wahal bukan orang lain, adik-beradik aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di zaman khalifah kerajaan Islam Bani Abbasiyah, wujud di situ seorang insan istimewa, Syekh Al-Imam Ibnu Battutah, yang banyak mengembara seluruh ceruk rantau di mana adanya umat Islam, sehingga mencatat segala perjalanannya itu, perantauannya itu dengan kitab Ar-Rihlah Libni Battutah. Dia menyatakan cerita 1001 malam. Dan cerita 1001 malam itu telah direalisasikan oleh P. Ramlee. Daripada banyak-banyak cerita 1001 malam, P. Ramlee ambil satu cerita. Dua orang adik-beradik yang jurang perbedaannya ketara. Si abang namanya Kasim Baba, si adik namanya Ali Baba. Kasim Baba, Ali Baba. Kasim Baba kaya raya, Ali Baba papa kedana. Kesian isteri Ali Baba, asyik minta beras saja, berapa cupak. Abangnya tu, ya Allah, berkiranya siap tulis tu, kena ganda pula, diribakan pula. Wah, adik-beradik pun kira ke? Menunjukkan abang tak sabar dengan kerenah adik yang miskin. Memanglah dia kata apa, kong tali nong, tak apalah dia cakap. Habis nak buat macam mana, adik engkau dah miskin. Memanglah orang miskin ni malas, orang miskin ni otaknya cetek. Tapi kalau orang miskin cerdik, nanti dia bersaing dengan kau pula, dia pula kaya. Maka oleh kerana Kasim Baba tamak haloba, akhirnya dikerat kepala. Ali Baba pula kaya raya. Dalam tengah-tengah tu ada pula satu bangsa Lim Kit Siang tu kan. Rupanya dia tu mata duitan. Maknanya kasih duit, sanggup jahit. Itu semua ada erti. Sanggup jahit tu, kepala yang dah dipotong tu sanggup jahit. Duit punya pasal mah. Kau tak boleh percaya dengan Cina juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ke duit, siapa boleh kasih dia duit, dia nyokong. Itu tak nak cerita lebih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah tak ada duit, dia tak nyokong kau nya. Dia nyokong lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah. Nak jelaskan, ya,
Orang kaya apabila hilang kesabaran, dia terus menzalimi orang miskin, dia pijak orang miskin, lain jadinya. Nanti orang miskin hilang kesabaran, orang miskin memerangi orang kaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah sekiranya kita ditakdirkan sebagai orang yang kuat, kita ditakdirkan sebagai bos, maka kita kena sabar dengan orang bawahan kita. Memang orang bawahan kita tu malas, memang orang bawahan kita tu banyak kerenah. Sabarlah, engkau didik, engkau bimbinglah. Memang kau kata malas engkau, kalau dia rajin dia jadi bos pula. Kerana dia malas lah tu, dia jadi pencacai aja. Memang orang yang kuat akan tuduh orang yang lemah, goblok tenan, goblok ngedan, gonjol. Kalau dia tak gonjol, dia kuat pula. Maka ada hikmah. Yang kuat, yang tinggi, yang kaya, kenalah sabar menghadapi yang miskin, yang rendah, yang lemah. Begitu juga yang rendah, yang lemah, yang miskin, sabarlah juga menghadapi lagak action yang kaya, yang kuat, yang tinggi. Dengan kata lain, sabar menyabar. Rasulullah SAW 13 tahun sabar di kota Makkah terhadap apa jua tindak tanduk kafir Quraisy. Dan Rasulullah sabar lagi 10 tahun di Madinah hinggalah Rasulullah wafat terhadap tindak tanduk orang-orang munafik. Tengok, di kota Madinah berdepan dengan kafir, di kota Mekah berhadapan dengan kafir Quraisy, di kota Madinah berhadapan dengan munafik. Rasulullah terus tabah dan sabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang sabar tak akan rugi, orang yang sabar tetap gembira. Wabashiris sabirin, ayat 155 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bergembiralah orang-orang yang sabar. Wabashiris sabirin. Sekiranya dia kaya, dia tak sabar, dia tak gembira hidupnya. Tuan-tuan, yelah anak saya hari ni dia balik air tawar. Kalau tak dia dengar taman daya ni, dia wajib datang punya. Pasal ada makan, mak dia tak kasih pun dia datang juga. Dia balik air tawar, rumah atuk dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, anak aku tu boleh katakan setiap minggu dia mesti buka cerita ni. Aku dah macam nak lawyer tekak. Dia tengok, dia hafal skrip Kasim Baba, Ali Baba tu. Aku cakap lebih baik kan kau ngafal Quran. Ngapal juga Quran. Yang ni best juga ngapal, dia kata. Yang kecil tu ikut tu. Syok dia. Setiap minggu dibuka cerita tu. Pening kepala aku. Tuan-tuan. Dia hafal skrip tu. Apa cakap Kasim Baba, apa cakap ngingseng. Aku cakap engkau ni, bapa engkau ni wong Jawa. Ngising tu makna kencing. Buat apa kau nak ngencing orang? Tak elok. Akhirnya dia tak boleh keluar. Kasim Baba tak boleh keluar. Habis dituduh semua. Jembalang kencing, Pontianak kencing, Biawak kencing. Dia dah lupa skrip tu. Tuan-tuan yang rahmati Allah, kalau faham Jawa, fahamlah tu. Baiklah. Orang kaya kalau tak sabar, dia tak akan dapat kegembiraan hidup di dunia. Cuba tengok cerita Kasim Baba tu. Dia ja'a wa zahaba, ja'a wa zahaba. Orang Arab kata ja'a wa zahaba, ja'a wa zahaba. Pergi mari, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Kenapa? Risau tengok adiknya dah dapat duit emas. Orang kaya kalau dia tak sabar, dia tak akan dapat kemanisan hidup, dia tak dapat keseronokan hidup, dia tak akan dapat kebahagiaan hidup, dia tak dapat apa namanya? Apa yang disebut sebagai
kegembiraan hidup. Yang dia dapat keselesaan hidup saja. Orang kaya dia cuma dapat keselesaan hidup. Rumah besar, duit banyak, harta melimpah ruah. Keselesaan. Tapi kegembiraan tak juga. Resah gelisah pula. Orang miskin, dalam apa kedana miskin, sekiranya dia sabar, dia juga gembira. Dia gembira dengan kemiskinan tu. Orang kuat, orang tinggi, action and generation, memang pangkat tinggi, status tinggi. Kalau dia tak sabar, nak marah anak buah aja, nyalahkan anak buah aja, nanti dia yang stres, meninggal dunia awal, badan muka. Memang dah sambung kontrak dah dia tu. Orang besar memang sambung kontrak aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi matilah awal dia. Dia tertekan dan terbeban. Istilahnya begitu. Dia tak gembira. Apabila dia sabar, dia gembira. Orang rendah, orang tak kuat, walaupun tak ada apa, tetapi kerana dia sabar, dia gembira. Dia bahagia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tinggal lagi dia tak selesa. Rumah kecil. Pakai kereta pun paut steering. Kalau boleh berjalan lagi. KE 30. Maka kenalah sabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya dijemput ke Kuala Lumpur. Kawan-kawan dulu sama-sama belajar, minta saya datanglah ke Kuala Lumpur. Perumahan orang kaya. Dia kaya, kawan aku tu kaya. Jadi, dia soal. Wah, yang soalnya 3 orang, yang jawabnya aku seorang. Apa yang disoalkan, dia nak tanya apa pandangan saya tentang ISIS, ISIL dan akhirnya jadi IS. Kenapa boleh tertubuhnya ISIS, ISIL, IS? Yang kita maklum. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya hanya jelaskan kepadanya ayat 25, ayat 26 surah Al-Mursalat dan ayat yang ke-20 surah Al-Furqan. Apa yang saya kuliahkan malam ini, inilah yang saya cerita kat sana. Di mana saya jelaskan lagi. ISIS ke ISIL ke IS ke, asalnya dia ini adalah gulungan terpinggir. Sejak Saddam Hussein tumbang, maka masyarakat suku kaum Saddam Hussein di pinggir, terpencil. Maka hiduplah dia di lembah-lembah terpinggir, terpencil di kawasan pendalaman. Dan tuan-tuan kira Saddam Hussein dah jatuh dan dia dah hukum mati dah berapa tahun? Maka kira daripada tahun 1990 dah bermula tu sebenarnya. Yang bom kan 1990 tu dah mula nak jatuh tu, kalah tu, gedegang. Sekarang ni 1990 tahun 2000, tuan-tuan, 2010, 2014, 24 tahun. 24 tahun tu beranak-anak apa semua, maka mewujudkan satu masyarakat yang terpinggir, terpencil. Anak-anak tak dapat didikan, susah. Apatah lagi sekarang ini Iraq diperintah oleh Syiah, habislah. Maka tertinggallah, terpinggirlah dia. 24 tahun anak yang kecil dah 24 tahun dah besar, dah bujang, menjalani hidup, nak kahwin. Tiba-tiba melihat bapaknya susah, maknya susah, keluarganya susah. Oleh itu tuan-tuan,
dia pun tak ada pelajaran, dia pun tak ada didikan. Hidup di kawasan pendalaman. Tiba-tiba datang satu pahaman lain yang cocok dia, ajak dia perang aja orang kaya. Peduli apa? Diberikan kepadanya senjata, diberikan kepadanya sumber keuangan, diberikan kepadanya bekalan. Orang dah susah, tuan-tuan. Orang dah susah. 24 tahun tahu susah dia. Terpinggir, terpencil. Langsung tak boleh datang ke Baghdad. Datang ditembak aja. Jadi dia dah susah. Tiba-tiba datang satu kumpulan, ajak dia, kasih dia duit, kasih dia makanan, ajar dia senjata. Tak nak belajar ke? Belajar. Apa lagi? Orang Arab ni sifat ni kuat dendam. Serang aja semua bandar. Tak kiralah bandar tu dikuasai Syiah, tak kiralah bandar tu dikuasai Sunnah, serang aja. Kalau dia kalah pun dia bukan ada apa. Perabot kot maut pun dia tak ada. Rantai Mazulian pun dia tak ada. Serang aja lah. Lepas serang, dia nyorok aja dekat celah-celah bangunan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 24 tahun hidup tersepit, terhempit. 24 tahun dah banyak generasinya. Bukan seorang dua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kan cerita Piramli tu buat macam mana orang tu kaya, lepas tu jatuh miskin apa-apa kedana. Dah tak ada apa-apa. Tiba-tiba datang seorang pengencing utama yang dilakonkan oleh almarhum Ibrahim Pendek, sarjan. Kan dia baling buah dadu tu. Baling buah dadu yang baling nombor 2 je. Tengok tuan-tuan, cerita tu kan, cerita 1001 malam. Cerita tu berlaku dalam masyarakat Islam Bani Abbasiyah. Bayangkan orang tu dah duit tak ada, tinggal 6 dirham aja yang ada. Inilah duit terakhir untuk makan, minum, pakai dia. Tiba-tiba ada orang buat package baik punya. Package tikam menikam. Kalau kena, kaya aku. Wahal kau dikenakan kencing je. Ibrahim Pendek tak pandang pendek itu, dia pun buka. Ya, baik punya package. Pilih. Dia pun baling buah dadu. Buah dadu baling 3 kali je. Kali keempat tak boleh, nanti orang tahu. Bohong. Dia pun kata, inilah dia duit saya yang terakhir. Ana punya duit yang terakhir. Habislah engkau, hancurlah engkau. Engkau duit dah tak ada, engkau nikam Magnum ngencing kau lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok kesian orang miskin. Apa pun dia sanggup buat. Jangan nak cakap fahaman tu salah. Dah tak ada. Dalam fikiran dia dah tak ada fahaman tu salah ke, tak salah ke. Tiba-tiba ada orang datang, kasih dia duit, ajar dia senjata, kasih dia harta. Serang. Habis. Diserang semua bandar-bandar. Sebab itu dia serang daripada kawasan pendalaman tempat dia. Dia pergi bandar-bandar berdekatan dengan dia. Serang. Dia pun tak tahu siapa ketua dia. Masing-masing ngaku ketua. Hentam saja. Habis semua diserang. Orang Syiah pun diserang, Sunni pun diserang. Dia peduli apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak jelaskan dah berlaku dalam masyarakat Arab 2 kelompok, golongan kaya raya, golongan fakir miskin, yang begitu ketara jurang perbezaannya. Yang kaya terus kaya-kaya, yang miskin apa kedana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kawan-kawan saya dekat KDN, Kementerian Dalam Negeri, minta pandangan saya. Ada tak kesudahannya IS? Saya kata tak ada kesudahan. Kalau Amerika bom, sekarang ni Amerika bersatu dengan Syiah pula, dengan Iran nak bom lah.
Orangnya gitu. Malah dia makin dapat banyak simpati. Ramai yang simpati. Orang daripada Perancis datang, daripada Spanyol datang, daripada London datang. Dari Malaysia pun 200 orang nak pergi. Yang dah pergi 200 orang rakyat Malaysia. Yang tangkap berapa orang je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kenapa boleh ramai sangat? Kawan saya dekat KDN kata, kenapa boleh ramai sangat sampai 200 orang dah pergi? Dasar simpati. Dia baca cerita. Kesian. Pula tu, kawan tu menggunakan bendera la ilaha illallah. Lagilah. Ikut sekali lah. Jadi kau jangan nak nyatakan dia ni salah ke, tak salah ke. Kena apa yang disebut al-aslu baqa'u makana ala makana. Kena lihat asal usulnya siapa dia ni. Dia adalah orang miskin yang terpinggir, yang terpencil dan terdesak. Tiba-tiba diberi sesuatu. Orang Siam kata painai tamarai. Dia kalah pun tak apa. Dia tak ada apa. Dia tak kisah. Dia kalah pun, tuan-tuan. Yang penting diserang aja bandar-bandar. Di mana kesudahannya? Saya pun kata, bukanlah aku pandai sangat di mana kesudahan. Tetapi sejarah membuktikan, kalau beginilah, tak ada kesudahan hinggalah hari kiamat. Perang ni. Perang sampai hari kiamat. Itu bahayanya apabila hilang kesabaran. Apabila orang miskin hilang kesabaran, orang miskin akan sanggup memerangi siapa saja. Wa ja'ala ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Apa jalan penyelesaiannya? OIC lah, negara OIC kena tolonglah, ronding. OIC pun hanya fikir perut saja. Lagi pula sekarang ni, tuan-tuan, harga minyak dah jatuh, dan harga minyak akan terus jatuh. Lambat tak nak pulih, lambat. Kenapa? Ialah yang pernah saya nyatakan kepada tuan-tuan, selepas gerhana bulan dan gerhana matahari yang lalu, kita mengalami perubahan musim, perubahan cuaca yang ketara, menyebabkan hasil pertanian merosot, hasil ternakan merosot, hasil galian pun tak banyak. Jadi oleh kerana hasil pertanian, hasil ternakan, hasil galian kurang, penggunaan jentera-jentera berat pun kurang. Permintaan terhadap bahan api, petrol dan diesel pun kurang. Maka lambakan minyak di pasaran dunia. Oleh kerana begitu, harga minyak pun jatuh. Baik, apabila harga minyak jatuh, Abdul Wahab, dia dah biasa sebulan dapat 100 juta. Tiba-tiba dengan kejatuhan harga minyak, pendapatan dia tinggal 50 juta. Oh no, mafi mushkilah. Masya Allah. Dia dah biasa sebulan dapat 100 juta, tiba-tiba dapat 50 juta. Dia tak boleh fun fair. Maka dia paksa pelantar minyak dia sedut lagi banyak, biar pendapatan dia maintain 100 juta sebulan. Habislah, lagi melonggok minyak. Tuan-tuan baca surat khabar hari ni, Amerika tu pun dia sedut minyak lagi banyak, Kanada sedut minyak lagi banyak, Rusia sedut minyak lagi banyak. Kenapa? Kerana dia nak maintain pendapatan bulanan dia. Abdul Wahab sama juga. Maka harga minyak akan jatuh. Kerana orang kaya hilang kesabaran. Tak sabar. Punah ranahlah bumi Allah atas birun. Macam mana nak sabar? Kita cuma ada masa kecederaan ini. Tuan-tuan yang rahmati Allah, macam mana nak sabar? Rasulullah suruh
yang kaya mengingati mati, yang miskin pun kena mengingati mati. Yang kaya kena sedar, kena insaf terhadap kematian. Yang miskin pun kena sedar, kena insaf terhadap kematian. Hadis riwayat daripada Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru zikral maut." Perbanyakkanlah kamu mengingati mati, mengambil keinsafan kepada kematian. Fa in zakartumuhu indal ghina hadamahu. Sekiranya kamu banyak mengingati mati, mengambil keinsafan kepada kematian ketika kamu hidup dalam kekayaan, maka kesombongan tiada pada dirimu. Jadi kalau orang kaya ni diingat mati, dia tak akan jadi orang kaya yang sombong. Fa in zakartumuhu indal faqri ardakum bi asyiyatikum. Sekiranya kamu sabar ketika kamu dalam kefakiran, kamu akan redha terhadap kehidupan kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menunjukkan bahawa yang kaya perlu mengambil keinsafan kepada kematian. Yang miskin pun kena mengambil keinsafan kepada kematian. Barulah selesai. Ya. Kenapa? Apabila seorang itu ingat mati, datanglah kesabaran. Untuk datangkan kesabaran, kena ingat mati. Kalau tak ingat mati, hilanglah kesabaran. Ingat mati, datanglah kesabaran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, maka tak jelas juga apakah tajuk kuliah saya malam yang berbahagia ini. Apapun juadah telah tersedia. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.